Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk hari ini, unit 4, Masa dan Waktu, Matematik tahun 5, standard kandungan 4.3, operasi asas melibatkan masa, siri 1, manakala standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai hari ini ialah 4.31, menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan pecahan dan perpuluhan, jam dan minit, hari dan jam, tahun dan bulan, tanpa dan dengan melibatkan penukaran unit. Baiklah, untuk kemahiran menambah masa yang melibatkan pecahan dan perpuluhan untuk jam dan minit, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 141. Okey, soalan 1 ni, okey, kita baca dulu. Okey, masa perjalanan di antara dua bandar ditunjukkan dalam gambar rajah di sebelah. Okey, hitung jumlah masa perjalanan dari bandar P ke S. Jadi, soalan ni meminta kita mencari jumlah. Jumlah adalah tambah P ke S. Kita perhatikan dari P ke S mesti melalui Q dulu. Jadi kita kena tambah 1/3 jam tambah 1/5/6 jam. Okey, unit dah sama dua-dua dan nak jawapan pun dalam unit jam. Tapi di sini masalahnya penyebut tak sama. Kamu tentu masih ingat bila kita menambah dan menolak pecahan yang lepas, kita kena samakan penyebut. Jadi 1/3 jam tambah 1/5/6 jam, kita salin balik. Okey, kemudian kita samakan penyebut. Kita lihat sifar 3 dan sifar 6. Nombor yang sama adalah 6 dan 12. Tapi cikgu ajar kamu ambil nombor yang paling kecil supaya nanti jawapan kamu tak perlu dipermudahkan. Okey, macam mana kita dapat 6? Dah dapat 6, kita samakanlah penyebut semua 6. Jadi yang dah 6, kita turunkan saja 1/5/6 jam ni. Yang belum 6, penyebutnya ni didarabkan 2. Okey, kita tahu 3 darab 2 adalah 6. Di atas pun automatik 1 darab 2 adalah 2. Okey, penyebut dah sama. Okay, kita boleh terus tambah. Okey, nombor bulat adalah 1. Jadi 1 jam tambah 2 dengan 5 adalah 7. 7/6 jam. Akan dapat jawapan. Okey. 1 jam tambah 7/6 jam. Tapi di sini 7/6 jam ni adalah pecahan tak wajar. Jadi dia tukar siap-siap 7/6 kepada nombor bercampur 7 bagi 6. Akan dapat 1/6. Kemudian 1 jam tambah 1/6 jam. Bulat tambah bulat. 1 tambah 1 adalah 2. 2 1/6 jam. Ini adalah dalam sebutan yang paling ringkas ataupun sebutan yang paling mudah. Jadi biarkanlah begitu saja. Baiklah murid, kita terus kepada contoh 1B. Hitung jumlah masa perjalanan dalam minit dari bandar P ke bandar R. Kat sini kata kuncinya adalah jumlah dan jawapan nak dalam minit. Okey, maka kita tambahkanlah 1/3 jam tambah 50 minit sama dengan anu minit. Okey, ke sini, dekat sini kita perhatikan yang minit ni kita tak perlu tukar unit. Yang mana kita perlu tukar unit adalah 1/3 ni. Kita kena tukar kepada minit. Jadi awak dah belajar juga. Kita salin balik 1/3 jam. Jam kepada minit adalah 1/3 darab 60 minit. 60 bagi 3 adalah 20. Maka 1/3 jam adalah 20 minit. Bila unit dah sama, kita tambahkan saja 20 minit tambah 50 minit akan dapat 70 minit. Maka kita boleh buat kesimpulan jumlah masa perjalanan dari bandar P ke bandar R adalah 70 minit. Baiklah murid-murid, kita lihat pula pada contoh yang kedua. Ini adalah aktiviti yang dilakukan oleh seorang budak perempuan. Okey, aktiviti membantu ibu 1.5 jam, aktiviti menolong ayah membasuh kereta 0.75 jam dan aktiviti menyiram pokok bunga adalah 1/4 jam. Kita perhatikan di sini yang terlibat adalah nombor perpuluhan dan nombor pecahan jam. Unit semua sama. Jadi soalannya A, hitung jumlah tempoh bagi aktiviti membantu ibu di dapur. Jadi kalau jumlah adalah tambah. Membantu ibu di dapur dan menolong bapa membasuh kereta. Jadi kita perhatikan inilah data yang ni. Jadi kita tambahkan dua-dua ni
akan jadi 1/5 jam tambah 0.75 jam. Ni tak ada masalah sebab dua-dua adalah nombor perpuluhan. Kamu dah belajar menambah perpuluhan. Buat bentuk lazim 1/5 sifar tambah 0.75 jam. Pastikan titik perubahan tegak. Akan dapat jawapan 2.25 jam. Kita lihat pula contoh 2B. Berapakah tempoh dalam minit untuk aktiviti menolong bapa membasuh kereta? Okey, berapakah tempoh dalam minit untuk aktiviti menolong bapa membasuh kereta dan menyiram pokok bunga? Okey, kita tambahkan juga. Menolong bapa membasuh kereta tadi adalah 0.75 jam dan menyiram pokok bunga adalah 1/4 jam. Ini adalah nombor perpuluhan dan ini adalah nombor pecahan. Tak sama ya bentuk dia. Dan nak jawapan dalam minit. Jadi yang mana kita kena tukar? Okey, kita kena tukar dua-dua lah. Sebab yang ni jam nak kepada minit. Maka 0.75 jam. Jam kepada minit adalah darab 60. Maka kita buat bentuk lazim. 0.75 jam darab 60. Sifar ada 1. Kemudian 5 darab 6 adalah 30. Okey, terus darab 5 darab 6 adalah 30. Sifar di bawah, 3 di atas. 7. 7 dan 42 tambah 3 adalah 45. 4 di atas sifar. Sifar tambah 4 adalah 4. Ada 2 tempat puluhan. Ingat lagi Maka jawapan pun 2 tempat puluhan. Maka 0.75 jam adalah 45 minit. Kemudian kita tukar pula 1/4 jam kepada minit. Jam kepada minit pun sama. Jadi 1/4 darab 60 minit. Maka 60 minit bagi 4 akan dapat 15. Jadi kita tambahkan 45 minit tambah 15 minit dapat 60 minit. Jadi kita boleh buat kesimpulan tempoh untuk kedua-dua aktiviti tersebut ialah 60 minit. Sebab jawapan nak dalam minit. Baiklah murid-murid, kita terus kepada menyelesaikan ayat matematik tambah yang melibatkan pecahan dan perpuluhan. Hari dan jam. Kita lihat soalan 1. Tempoh pelayaran dari lokasi A ke lokasi E bagi satu ekspedisi ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Okey, A, hitung jumlah tempoh pelayaran dari lokasi A ke lokasi C. Nak jumlah, maka jumlah adalah tambah. Tapi kita nak tambah cuma A, B dan C je lah. Sebab dia nak jumlah lokasi A ke lokasi C saja. Maka ayat matematiknya adalah 1/58 hari tambah 1/4 hari. Nak jawapan dalam hari. Jadi ini tak ada masalah sebab unitnya sama iaitu hari. Sebenarnya kita salin balik 1/58 hari tambah 1/4. 1/4 hari. Okey, 8 dengan 4 penyebut tak sama. Maka kita kena samakan penyebut. Okey, sifar 4 dengan sifar 8. Nombor yang sama adalah 8 dan 16, maka kita ambil nombor yang paling kecil iaitu 8 supaya senang nanti kita nak mansuh ataupun tak perlu mansuh kalau kita ambil nombor yang kecil. Okey, kemudian yang belum 8 penyebut ni kita darabkan dengan 2. 4 darab 2 adalah 8, 1 pun didarab dengan 2 adalah 2. Jadi kita akan dapat 1/58 hari tambah 1/28 hari. Okey, nombor bulat ditambah dengan nombor bulat. Okey, 1 tambah 1 adalah 2. 5 tambah 2 adalah 7. Jadi jawapannya adalah 2/7/8 hari tempoh pelayaran dari lokasi A ke lokasi C. Baiklah murid-murid, kita terus kepada contoh 1B, menyelesaikan ayat matematik tambah yang melibatkan masa dalam pecahan dan perpuluhan hari dan jam. KB, berapakah jumlah tempoh pelayaran dalam hari dan jam? Okay, jumlah tempoh pelayaran adalah operasi tambah dalam unit hari dan jam. Lokasi C ke E. Kita tengok lokasi C ke E ialah 1 hari 5 jam tambah 1/6 hari. Nak jawapan dalam anu hari dan anu jam. Kita perhatikan soalan ni. Okay, 1 hari 5 jam ni dah memenuhi kriteria hari dan jam. Tapi 1/6 hari ni tak ada jamnya. Maka kita tulis balik 1/6 hari ni kita kena tukar kepada hari dan jam. Jadi 1 ni nombor bulat biarkan saja. Ini adalah hasil tambah daripada 1 hari tambah 1/6 hari kan. Okay, jadi 1 hari ni biarkan. Yang 1/6 hari ni kita jadikan jam. Jadi hari kepada jam adalah 1/6 darab 24 jam. Kemudian 24 jam dibahagi dengan 6 akan dapat 4 jam. Jadi jawapannya adalah 1 hari 4 jam. Bila dua-dua ni dah memenuhi kriteria hari dan jam, maka kita buat tambah T.
Okey, ni dah jam 4 awak dah belajar hari dan jam. Kita ambil nilai ni 1 hari 5 jam. Jadi 1 hari 5 jam tambah 1 hari 4 jam. Kita menambah dulu dengan rumah jam dulu. 5 tambah 4 adalah 9. 1 tambah 1 adalah 2. Jadi 1 hari 5 jam tambah 1/6 hari sama dengan 2 hari 9 jam. Awak kena tulis balik yang ni. Sebab kat sini dia tak ada terlihat hari dan jam kat belakangnya kan. Jadi kita kena tulis balik 2 hari 9 jam. Jadi kita boleh buat kesimpulan tempoh pelayaran dari C ke lokasi E ialah 2 hari 9 jam. Baiklah, kita terus kepada contoh yang kedua. 3.5 hari tambah 1.5 hari nak jawapan dalam hari. Okay, ini tak ada masalah sebab unit sama hari dua-duanya dan perpuluhan dengan perpuluhan, maka kita terus tambahkan 3.5 hari tambah 1.5 hari, jawapannya adalah 5 hari. Kita pergi pada contoh soalan yang ketiga, 4.75 hari tambah 9 hari 18 jam, nak jawapan dalam hari dan jam. Jadi yang 9 hari 18 jam ni dah memenuhi kriteria kehendak soalan, iaitu hari dan jam. Jadi 4.75 ni lah yang kita kena tukar kepada hari dan jam. Jadi 4.75 hari adalah hasil daripada tambah 4 hari tambah 0.75 hari. Jadi 4 hari ni kita biarkan. Manakala 0.75 hari ni tukar kepada jam. Jadi 0.75 darab 24 jam akan dapat 18 jam. Awak perhatikan di sini soalan ada 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapan mesti ada 2 tempat perpuluhan. Kemudian kita tambahkanlah 4 hari tambah 18 jam adalah 4 hari 18 jam. Okey, kemudian kita tambah dengan 9 hari. Kita buat bentuk lazim, bentuk T. Okey, 4 hari 18 jam tambah 9 hari. 18 jam, 18 dengan 18 adalah 36. 9 dengan 4 adalah 13. Awak perhatikan di sini. Jam ni adalah 36, dah lebih daripada 1 hari. 1 hari adalah 24 jam. Jadi kita buang 24 tu, tinggal 12. Jadi 24 tu sebenarnya bukan kita buang, kita bawa ke rumah hari, dapat 1 hari. Jadi 13 tambah 1 adalah 14 hari 12 jam. Makanya 4.75 hari tambah 9 hari 18 jam akan dapat jawapan 14 hari 12 jam. Awak kena keluarkan balik dan tulis balik sebab ini adalah melibatkan tempoh masa. Baiklah, kita terus kepada contoh keempat. 31/2 hari tambah 8.125 hari. Nak jawapan dalam hari dan jam. Okey, kedua-dua ni nombor bercampur dan perpuluhan ni memanglah unitnya sama. Tapi tak memenuhi kriteria hari dan jam. Dia melibatkan hari dan hari juga. Maka kita perlukan tukar dulu 31/2 hari ni kepada hari dan jam. Jadi 3 tu kita biarkan 3 hari. Manakala setengah hari, kita tahu setengah hari kepada jam adalah setengah hari darab 24 jam. Jadi kalau 1 hari 24 jam, setengah hari adalah 12 jam. Makanya 3/1/2 hari akan dapat jawapan 3 hari 12 jam. Kemudian kita tukar pula 8.125 hari ini kepada sebutan hari dan jam. Jadi 8 ni kita biarkan 8 hari. 0.125 hari kepada jam adalah 0.125 darab 24 jam akan dapat jawapan 3 jam. Okey, awak perhatikan di sini ada 3 tempat puluhan, jadi jawapan pun ada 3 tempat perpuluhan. Kemudian 8 hari tambah 3 jam adalah 8 hari 3 jam. Okey, dua-dua kita dah ubah bentuk kepada hari dan jam, maka kita boleh melaksanakan operasi tambah bentuk lazim buat T. 3 hari 12 jam tambah 8 hari 3 jam akan dapat jawapan 11 hari 15 jam. Jadi kita boleh buat kesimpulan 3/1/2 hari tambah 8.125 hari ialah 11 hari 5 jam. Baiklah, kita terus kepada menyelesaikan ayat matematik tambah yang melibatkan pecahan dan perpuluhan, tahun dan bulan. Kita lihat dulu contoh soalan 1. Tempoh pembinaan bagi 3 fasa projek perumahan indah adalah seperti yang berikut. Okey, ini fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Kira jumlah tempoh masa bagi projek fasa 1 dan fasa 2. Okey, jumlah maksudnya kita tambah fasa 1 dan fasa 2 adalah 2/1/2 tahun tambah 3/1/4 tahun. Okey, unit dah sama, jadi kita boleh terus tambah. Tapi sebelum kita tambah, kita pastikan penyebutnya sama. Jadi 2 dengan 4, kita perlulah pilih 4. Jadi macam mana nak dapatkan 2 dapat 4, jadi 2 darab 2, 4. Jadi 1 darab 2 adalah 2. Maka kita akan dapat jawapan 2/4 tahun tambah 3/1/4 tahun. Okey, bulat dengan bulat, 2 tambah 3 adalah 5. 2 tambah 1 adalah 3. Jadi jawapan akhir adalah 5/3/4 tahun.
Kita lihat pula contoh 1B. Jumlahkan tempoh masa dalam tahun dan bulan bagi projek fasa 1 dan fasa 3. Maka 21 per 2 tahun tambah 5 tahun 9 bulan nak jawapan dalam tahun dan bulan. Maknanya soalan yang belum lagi dalam tahun dan bulan iaitu 21 per 2 tahun ni kena tukar dulu kepada tahun dan bulan. Jadi setengah tahun adalah 6 bulan. Jadi 21 per 2 tahun adalah 2 tahun 6 bulan tambah 5 tahun 9 bulan. 6 tambah 9 adalah 15 bulan. 2 tambah 5 adalah 7. Kita perhatikan di sini 15 dah cukup setahun. Jadi kita buang 12 tambah 1 di tahun. Jadi 7 tambah 1, 8. 15 tolak 12 adalah 3. Maka jawapannya yang akhir adalah 21 per 2 tahun tambah 5 tahun 9 bulan. Jawapannya adalah 8 tahun 3 bulan. Baiklah, kita terus kepada contoh 2A. Menambah dalam perpuluhan yang melibatkan tahun dan bulan. Okay, 2A. Berpandukan risalah jumlahkan tempoh bagi kursus komputer peringkat asas dan lanjutan. Peringkat asas 1.25 tahun. Dapat peringkat lanjutan adalah 1.5 tahun. Jadi tak ada masalah. Unitnya sama, bentuk nombor pun sama. Jadi kita terus tambahkan 1.25 tahun tambah 1.5 tahun akan dapat 2.75 tahun. Maka kita boleh buat kesimpulan jumlah tempoh bagi kursus komputer peringkat asas dan lanjutan adalah 2.75 tahun. Baiklah, kita terus kepada contoh 2B. Berapakah tempoh kursus komputer peringkat asas dan profesional? Beri jawapan dalam tahun dan bulan. Okay, kita dah perhatikan tadi. Peringkat asas adalah 1.25 tahun dan peringkat profesional adalah 5/6 tahun. Nak jawapan dalam tahun dan bulan. Jadi, kedua-duanya cuma dalam tahun. Jadi, kita kena tukar unit. 1.25 tahun adalah tambah 1 tahun dan 0.25 tahun. Okay, 1 tahun tu kita biarkan. 0.25 ni kita jadikan bulan. Maka kita dapat 12 sebab 1 tahun 12 bulan. Jadi, 0.25 ni sebenarnya suku tahun. Jadi, suku tahun pun awak boleh congak adalah 1 tahun 3 bulan. Okey, 5/6 tahun tukar kepada bulan. 5/6 tahun kepada bulan adalah darab 12. Jadi 12 bagi 6 adalah 2. 5 darab 2 adalah 10. Maka 5/6 tahun adalah 10 bulan. Okey, kemudian kita buat tambah bentuk T, bentuk lazim. 1 tahun 3 bulan tambah 10 bulan. 10 bulan tambah 3 adalah 13. 1 turunkan. Jadi kita perhatikan di sini 13 ini dah memenuhi 1 tahun. Okey, jadi tolak 12 tambah 1. Maka jawapan adalah 2 tahun 1 bulan. Jadi kita boleh buat kesimpulan tempoh kursus komputer peringkat asas dan profesional ialah 2 tahun 1 bulan. Baiklah, ini adalah latihan untuk hari ini. Latihan cuba ini muka surat 153. Cikgu dah bulatkan dengan bulatan warna merah ni. Jadi nombor 1 ni awak buat soalan A, B, C, D dan E. Jadi tak ada masalah ya. Semua unitnya sama, jam dengan jam. Jadi awak boleh terus tambah. Tapi pastikan bila dia pecahan samakan penyebut dulu. Okay, hari dengan hari ni, jam dengan jam dah sama. Okay, awak boleh terus tambah. Ni senang. Okay, nombor 2. A, B, C, D. Okay, pun sama. 35 jam tambah 40 minit, dia nak dalam minit. Jadi 35 jam ni tukarkan dulu kepada minit. Okay, B pula 4 hari 20 jam tambah 5 per 8 hari. Nak jawapan dalam hari dan jam. Jadi yang 4 hari 20 jam ni dah memenuhi kehendak jawapan. Jadi 5 per 8 hari ni jadikan jam. Okey, kemudian 1/1/6 tahun tambah 4 tahun 10 bulan nak jawapan dalam tahun. Ke 1 ni biarkan 1 tahun, 1/6 ni jadikan bulan. Okey, kemudian 4 tahun 10 bulan tambahkan. Lepas tu kena ringkaskan jadi tahun pula. Okey, kemudian yang bawah ni kita akan buat besok. Cuma buat yang merah-merah je ni. Nombor 3 ni 5/6 jam tambah 0.45 jam nak jawapan dalam minit. Jadi dua-dua ni kena tukar kepada minit baru boleh tambah. Okey. Kemudian 7/625 hari tambah 1/1/2 hari nak jawapan hari ke jam. Jadi samalah macam tadi cikgu dah tunjuk. Jadi 7/625 ni adalah 7 tu biarkan jadi hari. 0.625 jadikan jam darab 24. Jadi 1 biarkan dalam hari, setengah hari jadikan jam. Kena tambah. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.